Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk kita membincangkan topik yang ketiga ataupun bab ketiga, iaitu bertajuk etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Okey, hari ini kita akan berbincang dan menelaah bersama-sama beberapa isi kandungan topik pada hari ini, iaitu antaranya, okey, kita lihat isi kandungannya apa yang kita akan bincangkan. Yang pertama ada 9 subtopik ataupun isi kandungan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua adalah komponen etika dan peradaban. Yang ketiga, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Keempat, warisan dan pendigitalan sejagat. Yang kelima, kita akan lihat bagaimana Islam itu berkembang, Tanah Melayu apakah orang kata yang dibawa oleh Islam. Yang keenam, kita akan lihat apakah itu Melayu. Ketujuh, apakah nilai-nilai yang dibawa oleh Cina, apakah nilai-nilai. Yang ke-8, apakah nilai-nilai yang telah dibawa oleh India. Dan yang ke-9 berkaitan tentang Barat ataupun Kristian itu sendiri. So, di sini kita ada 9 subtopik yang kita akan bincangkan dan kita akan lihat bagaimana etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Okey, kita lihat pula sinopsis dia. Okey, ini adalah sinopsis ataupun ringkasan kepada pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita akan belajar. Okey, kita lihat satu-satu. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak akan dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era prakolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, Cina, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Okey, di sini nanti kita akan tengoklah apakah sistem etika mereka ni, apakah nilai-nilai peradaban yang dibawa oleh contohnya India, Cina dan Timur Tengah lah. Okey. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah pada era kolonial. Okey, melalui apa? Melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Okey, ini saya terangkan sedikit saja masa sebelumnya, orang cakap sebelum kemerdekaan lah ataupun pada zaman-zaman Melaka dulu, Tanah Melayu kita kan. Orang cakap datangnya orang cakap pedagang Cina, pedagang India, pedagang Timur Tengah berdasarkan mereka hendak berjual beli ataupun berdagang lah. Dan selepas adanya zaman kolonial, maka orang kata sistem ataupun masyarakat pada ketika itu dia menjadi lebih kompleks lah. Sebabnya masuk lagi satu, Eropah punya, orang cakap nilai-nilai Eropah. Nanti kita akan tengok sebenarnya nilai-nilai Eropah ni juga banyak mengubah kehidupan Tanah Melayu ketika itulah. Dan kalau kita tengok, tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, contohnya Timur dan Barat, akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan kesultanan. So nanti kita akan bincang secara lanjut apakah itu asimilasi, apakah itu akomodasi, apakah itu akulturasi dan juga amalgamasi yang berada di Tanah Melayu. Okey, seterusnya melalui migrasi buruh, paksaan wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Ini pun kita akan bincangkan. Apakah buruh paksaan, orang cakap wujudnya masyarakat majmuk ni betul ke disebabkan oleh buruh paksaan? So kita akan lihat nanti. Okey, pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam setiap era,
Yang kita tengok kan, kita sudah belajar pada bab zaman dulu pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial ini, wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. So, bukan sahaja orang kata, mungkin kita sudah belajar kan, nanti kita akan belajar, kita akan tahu yang seterusnya kan, bab yang seterusnya. Kalau kita lihat, kita ada peradaban, contohnya Melayu lah, peradaban Melayu, peradaban India, peradaban Cina, peradaban Timur Tengah dan juga peradaban Barat yang masuk dekat dalam tanah Melayu ini. Dan pada masa sekarang ataupun pada era orang cakap pasca kolonial sehingga sekarang, ada pula disebut sebagai peradaban global. Peradaban global ni apa? Peradaban global ni macam kamu cakap lah, kamu tengok sekarang ni. Macam-macam masuk kan. Era globalisasi, kita adanya internet, kita adanya social media kan. Jadi bukan saja peradaban-peradaban yang sedia ada dalam tu, dan peradaban-peradaban lain masuk. Contoh kalau kita tengok sekarang, peradaban Korea pun ada, Jepun pun ada. So nanti kita akan tengok benda tu secara lebih lanjut. Ini adalah sinopsis pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, kita lihat kepada hasil pembelajaran. Okey, setelah kamu mengikuti perbincangan kita pada hari ini, ada dua perkara yang kamu dapat jelaskan. Yang pertama, kamu dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua, kamu dapat menganalisis pesan ataupun impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay. So, saya harap semua sudah bersedia untuk kita melihat pengenalan yang pertama berkaitan topik kita pada hari ini. Okey, ini pengenalan secara ringkas sahaja berkaitan tentang istilah peradaban. Sebenarnya kalau diikutkan memang kita dah banyak belajar berkaitan tentang apakah itu peradaban, istilah peradaban kan. Okey, tapi ini secara ni kita nak tengok balik apakah istilah peradaban, sebab sebelum kita belajar ataupun mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang etika dan peradaban dalam pelbagai tamadun, lebih molek untuk kita tahu apakah maksud peradaban yang sebenar. Okey. Kejap kita lihat istilah peradaban. Okey. Istilah peradaban dia berasal daripada bahasa Arab sebenarnya. Digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk bermaksud peradaban adalah budaya, civilization. Kan kalau kita tengok kan civilization kan, budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Dia kena tahu bahasanya dalam peradaban perlunya ada dua ini. Mesti ada keluhuran nilai, mesti ada kehalusan budi pekerti. Jika tidak ada dua ini, maka peradaban itu akan runtuh lah. Sebab kita pernah belajar dan kita tahu cerita-cerita sebelum ini bagaimana sesebuah peradaban itu runtuh. Bukan saja orang kata disebabkan oleh peperangan, itu salah satu kesan dia lah, dia runtuh. Tetapi antara kesan yang paling signifikan adalah disebabkan tiadanya nilai dan kehalusan budi pekerti. Okey? Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan ataupun pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding dengan tamadun. Kalau kita lihat pun, yang kita belajar maksud-maksud peradaban, dia kurang gunakan kemajuan ataupun pembangunan. Tapi adalah dekat bawah tu baru diterangkan dalam ciri-ciri peradaban. Dan ciri-ciri peradaban yang perlu ada, mesti ada kemajuan teknologi, contoh. Mesti ada pembangunan pesat. Contohnya apa? Contohnya adanya bangunan-bangunan. Macam kalau kita lihat, kita imbas kembali, kita kembali kepada zaman-zaman dahulu, bagaimana dibinanya tamadun Mesir ataupun peradaban Mesir adalah kalau kita lihat, dia ada kemajuan teknologi dia sendiri dan bangunan-bangunan ataupun piramid-piramid yang tinggi. Itu menunjukkan bahawasanya adanya peradaban pada masa itu. Okey. Seterusnya, selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Sebagai contoh yang kamu tengok di sini adalah hadarah. Ini adalah istilah Arab yang digunakan untuk menunjukkan peradaban. Okey.
Itu serba sedikit maksud peradaban, dan kita akan lihat pula maksud etika dan peradaban. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika ini adalah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak, contohnya adat sopan santun lah, nilai-nilai akhlak yang baik lah, kan? Yang menjadi pegangan seseorang individu atau setiap kumpulan manusia di dalam sebuah peradaban tersebutlah. Okey, peradaban pula dimaksudkan sebagai sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. So, etika dan peradaban ini tidak boleh dipisahkan. Dia mesti bersama-sama, berjalan dengan seiring. Macam saya kata tadi, walaupun ada peradaban ataupun tamadun yang canggih, tetapi jika masyarakatnya tidak mempunyai etika ataupun nilai moral yang baik, maka lambat laun peradaban tersebut akan runtuh dan hilang dan jatuhlah. Dan kita perlu hati-hatilah, kita tengok pada masa sekarang ni, pada zaman sekarang, bagaimana orang cakap prinsip nilai dan moral kita kan untuk membentuk peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih dipandang tinggi kan oleh masyarakat-masyarakat lain lah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula slide yang ketujuh, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, yang ini saya akan sebut sahaja, saya tidak akan hurai secara detail satu persatu. Sebab ada benda lebih penting untuk kita huraikan selain daripada inilah. Cuma saya akan tunjukkan di sini bagaimana pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian itu. Yang pertama, adanya sistem kepercayaan dan agama. Mesti ada sistem kepercayaan dan agama. Kalau kita lihat, kalau tamadun India, apa dia punya sistem kepercayaan dan agama dia? Hindu kan? Kalau Cina, dia apa? Buddha. Kalau tamadun Melayu, dia tunjang ataupun dia ini adalah Islam tu sendiri kan. Kalau tamadun barat, tunjang dia adalah agama Kristian tu sendiri. Okey, dan seterusnya kita kena tahu mesti ada penempatan masyarakat. Ini memang kalau kita belajar sejarah pun kita tahu salah satu ciri-ciri tamadun ataupun ciri-ciri peradaban mestilah ada penempatan masyarakat yang tetap. Tidak boleh berpindah randa ataupun nomad. Apabila sebuah tamadun atau peradaban tu masih lagi berpindah randa, maka ia bukanlah disebutkan sebagai peradaban ataupun tamadun. Sebab dalam tamadun ataupun peradaban tu dia nak membentuk satu masyarakat ataupun pada kita sekarang macam negara lah. Macam tu. Okey, yang ketiga, dia mesti ada sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Kalau kita lihat pada zaman ini, kita tengok kat Malaysia sendiri, kita ada kerajaan, kita ada Perdana Menteri, kita ada orang cakap organisasi-organisasi yang mengurus pergerakan ataupun perjalanan sesebuah negara itu. Okey, seterusnya kita perlu dalam peradaban perlunya ada sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Ini kamu fahamlah. Kan kita mesti ada sistem perundangan. Kalau tidak ada sistem perundangan, maka sukarlah untuk kita membentuk masyarakat kita kan. Seterusnya, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Ini kita boleh lihat, kalau mungkin kamu pernah belajar kitas kan, kita boleh lihat macam mana satu peradaban itu berkembang dan banyak inovasi-inovasi yang terbaru yang dibuat. Contohnya macam China kan, daripada kertas, orang inovasi orang kertas, orang boleh buat kan sampai boleh menjadi buku. Macam mana itu inovasi-inovasi yang sentiasa berkembanglah, ada daya kreativiti. Okey, seterusnya daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Ini sama juga, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Okey, paling dekat kita lihat adalah Malaysia sendiri. Bagaimanapun, kita berbagai kaum, contoh ada Cina, India, apa lagi, orang cakap peribumi kan, Sabah, Sarawak. Tapi kita mempunyai bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan wajib dipelajari oleh semua masyarakat. Dan kita mempunyai sistem tulisan tersendiri. Kalau pada zaman dahulu Tanah Melayu mungkin masih menggunakan tulisan Jawi. Tapi selepas kedatangan kolonial ataupun penjajah, kita telah bertukar kepada
sistem penulisan Rumi lah. Kalau kita lihat sampai sekarang kita menggunakan sistem penulisan Rumi, dan walaupun masih lagi ada orang menggunakan Jawi, tapi ia tidaklah secara menyeluruh, sebab semua sistem-sistem kita menggunakan tulisan Rumi. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali adalah peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Dari sudut apa saja, contoh dari sudut sistem ekonomi, dari sudut pendidikan, mesti ada peningkatan. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So, inilah antara orang cakap ciri-ciri peradaban yang perlu ada dalam sebuah masyarakat tu lah. Kalau tidak ada satu ni, maksudnya dia tidak sebut sebagai peradaban lah. Okey, semua dah tahu ciri-ciri peradaban. Seterusnya kita pergi kepada persekitaran geofisikal sesebuah peradaban tu lah. Okey, kita lihat lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Kita boleh lihatlah pada zaman dulu macam mana di Tanah Melayu, saya banyak tekankan di Tanah Melayu lah kan, so kita belajar berkaitan tentang Malaysia tu sendiri kan. Okey, di Tanah Melayu ni kalau kita tengok orang Indonesia, orang Patani yang datang ni, diorang sebenarnya mempunyai orang cakap budaya tradisi yang hampir sama dengan kita. Maksudnya serumpun lah. Macam selalu saya kata dalam kelas ataupun dalam perbincangan, sebenarnya tidak ada isu untuk kita orang cakap membeza-bezakan. Contohlah macam kes rendang kan. Indonesia claim bahawasanya rendang tu adalah mereka punya, Malaysia pun claim. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarah itu sendiri, kita belajar sejarah, sebenarnya kita ni serumpun. Jadi tiada istilah lah, sebab kan kadang Indonesia bawa rempah dia macam ni, Malaysia bawa macam ni dan kita asimilasikan dia. So jadilah orang cakap makanan tu yang hampir sama pun. Sebab tradisi kita pun hampir sama kalau ditengok kan. Okey, seterusnya geofisikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan. Kita ni dikelilingi Laut Cina Selatan lah, dan Selat Melaka pula sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia iaitu China dan India melalui kegiatan perdagangan. Ini saya rasa tak perlukan saya jelaskan secara lanjut. Cumanya kita perlu tahu, dan memang kita tahu bahawasanya Melaka ini menjadi pusat pada zaman dulu, pada zaman Tanah Melayu. Melaka ni macam kita cakap pusat takbiran lah, macam kalau kita pergi macam Kuala Lumpur lah kan, apa-apa mesti kita cakap nak pergi KL lah, nak tengok Kuala Lumpur, macam tu lah. Dan Melaka ni memang di situ adalah pusat yang paling pesat untuk kegiatan perdagangan, dan di situlah laluan pedagang-pedagang Cina dan India. Okey, seterusnya sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Kita kan ada bertukar-tukar dagangan kan, contohnya Arab bawa rempah, kita bagi apa, macam itulah. Seterusnya peradaban Malaysia adalah penyulam peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Apakah yang disebutkan sebagai difusi budaya? Difusi budaya ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang disebut ataupun pengertian terhadap difusi budaya tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pula dari sudut masyarakat dan demografi. Okey, masyarakat. Dia bagi maksud dulu apa masyarakat tu, kita kena tahu. Okey, masyarakat ni bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Okey, yang paling penting kita perlu tahu apakah ciri-ciri masyarakat. Okey, ciri-ciri masyarakat yang pertama mestilah berkelompok dan mestilah mempunyai budaya, mengalami perubahan, sentiasa berinteraksi,
mempunyai kepimpinan ataupun ketua sendiri dan mempunyai aturan sosial yang tersendiri. Kita tahu kan macam susun lapis, kelas, status dan kasta. Kita punya susun lapis. Tanah Melayu ni macam mana masyarakat dia? Nanti kita boleh bincangkan bagaimana susun lapis masyarakat di Tanah Melayu ataupun di Malaysia pada umumnya, pada khasnya lah sekarang ini. Okey. Ni dari ada satu sarjana yang dia bagi maksud jugalah apa maksud masyarakat itu. Okey, masyarakat ini menurut sarjana ni adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. So, itu yang dimaksudkan dengan masyarakat. Okey. Saya harap kamu faham ya, sebab benda ni sebenarnya maksud-maksud ni sebenarnya mudah sajalah. Okey. Seterusnya kita lihat. Tadi itu definisi masyarakat secara umum. Dan kita nak lihat pula definisi masyarakat dalam konteks Malaysia sekarang ini. Okey. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan, dan di Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India yang berada di Semenanjung, dan seterusnya Bumi Putera Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain, serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan juga pakaian, tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. So, kita kena faham definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Inilah definisi, ini adalah definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural ini biasa disebut sebagai masyarakat majmuk, yang mana mereka hidup berbilang kaum, berbilang bangsa. Macam kita sekarang ni lah dekat Malaysia kan. Berbilang kaum dan berbilang bangsa yang mana mempunyai adat-adat tersendiri, mempunyai pakaian tersendiri, cara pemakanan sendiri, cara nilai ataupun etika yang tersendiri. Tapi kita boleh bersama-sama membentuk satu negara. Okay? Seterusnya, kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Okey, kita kembali balik kepada sejarah. Okey, kewujudan masyarakat majmuk atau masyarakat plural ini di Tanah Melayu ataupun di Malaysia sekarang adalah disebabkan oleh penjajah kolonial Inggeris pada ketika itu. Kenapa mereka membawanya adalah, kalau kita lihat sejarah, diorang mahu meningkatkan sistem ekonomi ketika itulah. Diorang bawa China dengan India. Cuba kita tengok, diorang bawa masuk China dengan India. Biasanya kalau pada zaman dulu, India ini diletakkan di estate-estate untuk pekerjaan kebun-kebun estate lah. Kalau China pula diletakkan dekat lombong-lombong. Macam orang Melayu biasanya dia bekerja sebagai, dia berada di kampung-kampung dan pekerjaan dia adalah more kepada untuk sara diri ketika itulah. Okey, itu kita kena tahu siapa yang sebenarnya mewujudkan masyarakat plural ni. Yang mewujudkan masyarakat plural ni memang penjajah. Sebab jika penjajah tidak membawa China dengan India, mungkin tidaklah ada masyarakat plural ni dekat Malaysia. Tapi mereka lah yang membawa masuk sehingga terjadinya masyarakat plural di Malaysia ini. Okey. Seterusnya, menurut sarjana J.S. Furnival, ini memang orang cakap yang terkenal lah. Kalau kita sebut pasal masyarakat plural atau masyarakat majmuk, mesti akan cite sarjana ni punya maksud lah. Okey. Menurut beliau, masyarakat plural ini adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Okey, itu maksud dia. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Maksudnya di sini, menurut Furnival ni, masyarakat majmuk ni,
Dia hidup antara satu sama lain. Maksudnya dalam satu tempat tu dia hidup sama-sama. Tapi tidaklah diorang bersatu. Maksudnya, tapi tidak bersatu di sini kita tak faham. Tidak bersatu dari sudut bagaimana. Tapi kalau dekat Malaysia sekarang ni, masyarakat plural kita bersatu. Bersatu padu. Tapi tidaklah orang cakap agama lain-lain lah. Macam itulah dari sudut dia punya agama, nilai budaya, apa lagi. Bahasa tu, macam kita bahasa, kita semua bahasa Malaysia. Cuma masih lagi menggunakan bahasa-bahasa ibunda yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain lah. Okay. Dan diorang sampai sekarang kalau kita tengok orang cakap kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran ini masih lagi bebas digunakan oleh budaya-budaya tersebut. Contohnya budaya Melayu, Cina, India, tidak ada paksaan. Kalau di Malaysia boleh. Tapi yang kita kena faham, kita mesti mengikut perlembagaan itu sendiri. Yang mana bahasa Melayu itu adalah bahasa utama di Malaysia, dan agama Islam itu adalah sebagai agama rasmi. Dan agama-agama lain ataupun budaya-budaya lain boleh dilaksanakan, tidak ada masalah. Okay? Itu antara definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Seterusnya. Okey, kita lihat ini sebenarnya garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Ini kita flashback balik lah. Bagaimana sampai boleh terbentuknya masyarakat Malaysia itu sendirilah. Masyarakat majmuk lah kan. Macam itulah. Okey, yang pertama dia ada peradaban majmuk dulu. Apa yang disebutkan peradaban majmuk? Macam saya cakap tadi, datangnya peradaban India, datangnya peradaban Cina, datangnya peradaban Islam, tanah orang cakap Arab kan datang kan. So terjadinya situ peradaban majmuk, pelbagai peradaban. Dan bila kita tengok selepas tanah Melayu ni datangnya pula penjajahan Portugis, datang lagi peradaban baru, satu peradaban baru iaitu peradaban Barat. Samalah juga penjajahan Belanda pun peradaban Barat, penjajahan British. Lepas tu ada juga datang lagi sini. Terjadi sudah macam masyarakat majmuk di sini kan. Sebab pada ketika itu kalau kita lihat ini peradaban majmuk kan. Ini datang dah peradaban Portugis di sini ni. Peradaban Portugis, peradaban Barat, Portugis, Belanda, British, masa tu. Bercampur dah. Diorang dah bawa masuk dah. Macam tadi kita ceritakan, diorang dah bawa masuk China, India apa semua dekat dalam ni. Lepas tu kalau kita tengok, selepas orang cakap kolonial ni kalah apa semua, kita diduduki oleh Jepun. Tapi sekejap je lah. Tak lama pun sebenarnya. Daripada 1941 hingga 1945. Kadang kalau kita lihat pun, masuk juga sedikit peradaban Jepun tu. Tapi tidaklah ketara sebenarnya. Yang paling ketara tu memang peradaban Barat lah. Yang kita banyak guna sehingga kini lah. Dan setelah itu barulah ada kemerdekaan dan berlakulah di sini kepelbagaian masyarakat. Maka pembentukan Malaysia pada 1963. So, sangat penting untuk kita fahami bagaimana garis masa pembentukan Malaysia, masyarakat Malaysia tu. Sebab kalau kita tak faham betul-betul, itu yang kadang ada berlakunya sentimen-sentimen ataupun benda yang kita tidak suka dengar lah, percakapan-percakapan yang tidak baik, orang cakap berlakunya perbalahan antara etnik, tapi kita tidak mau macam tu lah, kita tidak mau berlaku lagi. So kita ni sekarang dalam masyarakat disebut sebagai masyarakat Malaysia lah, masyarakat majmuk Malaysia. So kita kena sentiasa bersatu padu, yang mana saya cakap tadi, apapun kita mesti berteraskan kepada perlembagaan Malaysia itu sendiri. Okey. Seterusnya, kita pindah pula dari tadi kita dah tahu berkaitan tentang garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Kita pergi kepada slide ke-12 iaitu dari kemajuan kepada kepelbagaian. Okey, kita lihat istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang bawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Itu kita tahu. Kenapa China dan India ni boleh masuk dekat tanah Melayu adalah disebabkan oleh penjajah yang pada ketika itu mereka mementingkan ekonomi tersebutlah. Bukan ekonomi kita pun sebenarnya kalau ikutkan tanah Melayu, dorang nak ni lah, dorang punya dari sudut harta ataupun ekonomi dorang lah. Okey, kita lihat sekejap. Okey,
budaya majmuk. Ini dia terangkan je lah apa budaya majmuk, apa peradaban majmuk, apa masyarakat majmuk. Cuma ini saya terangkan secara ringkas ialah budaya majmuk ini yang mana tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Yang mana kalau kita tahu budaya majmuk ini budaya-budaya daripada seluruh di dunia dikumpulkan di sini. Bukanlah seluruh dunia, maksudnya kita yang paling ni tu adalah yang paling ketara tu budaya Cina dan India tu lah dikumpulkan di alam Melayu. Dan kita pun sebenarnya membesar pun orang cakap saling menggunakan budaya mereka kan. Kalau nanti mungkin kita boleh bincangkan apa yang budaya-budaya mereka kita selalu ikut. Macam itulah kan. Okey, peradaban majmuk pula yang bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Macam kita cakap tadi, peradaban majmuk tu diorang datang sendirilah. Maksudnya Cina, India datang berdagang di tanah Melayu sehingga terjadinya orang cakap peradaban majmuk ketika itu kan. Okey. Masyarakat majmuk pula bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Ini yang kita cakap pasal masyarakat majmuk yang awal tadi. Kenapa dia bercirikan pemaksaan dan perbezaan? Di situ pun kita sudah tahu bahawa sejarah tadi macam disebut tadi, kolonial pada ketika itu ataupun penjajah pada ketika itu membawa masyarakat Cina dan India ni secara paksa ke tanah Melayu untuk bekerja kan. Dan kita nampak di situ banyak orang cakap perbezaan ataupun jurang. Contohnya dia jurang budaya, jurang ekonomi ketika itu kan. Maksudnya jurang sosial. Kalau kita lihat sebelum Malaysia ni merdeka di tanah Melayu, Cina India tu diletakkan di tempat yang orang cakap berpisah lah. Cina, India, Melayu diletakkan tempat yang berpisah. Jadi di situ pun nampak dah kan. Dia bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Itu antara maksud-maksud budaya majmuk, peradaban majmuk dan juga masyarakat majmuk. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada slide yang ke-13. Ini yang saya sebut tadi dalam sinopsis tu, kita nak tahu apakah konsep-konsep, memahami konsep proses hubungan etnik itu sendiri. Ini penting jugalah untuk kita faham. Okey. Cuma saya tidak teranglah secara ni kan. Yang penting kamu boleh faham apa maksud-maksud dia tu. Contohnya segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi ni semualah apa sebenarnya sisi ni sebenarnya kan. Okey. Kalau kita tengok segregasi ni, dia adalah pemisahan atau pengasihan antara etnik dengan etnik yang lain. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan juga kemudahan awam. Seperti yang saya terangkan tadi. Kalau dekat tanah Melayu sebelum orang cakap sebelum merdeka memang ada berlakunya segregasi ni. Yang mana kaum-kaum ataupun etnik-etnik yang ada ketika itu diasingkan tempat tinggalnya dan sistem pendidikannya pun berlainan kan, kemudian awamnya pun berlainan. Seterusnya adalah akomodasi. Apa yang dimaksudkan dengan akomodasi? Akomodasi ini adalah penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Yang mana masyarakat bebas mengamalkan budaya masing-masing dan ia menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Di situ kita boleh nampak kan macam dekat Malaysia sekarang kita mempunyai budaya yang pelbagai macam-macam. Tapi orang cakap tidak ada pergaduhan pun kan. Tidak ada pergeseran pun lah. Mungkinlah dulu-dulu kita tahu tanah Melayu sebelum ni memang ada lah. Tapi selepas orang cakap merdeka tu, government pun dia orang cakap nak bagi bagus sistem kemasyarakatan tu kan. So kita saling boleh menerimalah budaya masing-masing dan sampai sekarang pun boleh kita lihat. Kalau tahun baru Cina kita akan pergi rumah terbuka orang tahun baru Cina kan. Itulah. Dan kita menerima budaya mereka dengan baik kan. Okey. Seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi? Okey. Asimilasi ini merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan juga satu agama. Ini maksud asimilasi lah. Tapi kalau dekat Malaysia ni tak adalah sampai kita ada satu budaya. Macam susah sikit. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan negara bangsa kan. Kita kena tahulah Malaysia terletak dekat
bahagian mana sebenarnya? Bangsa, negara bangsa mana sebenarnya? Negara bangsa tamu ke, negara bangsa settler ke, negara orang cakap bangsa satu bangsa satu negara ke, tiada negara ke, ada bangsa. Itu semua nanti kita akan tengok lah. Ini pun ada berkaitan lah, kita kena tahu dulu yang ini. Tapi kalau dekat Malaysia ni kita bukan satu budaya lah, kita banyak budaya dan mungkin di sini ada satu bahasa. Ada satu bahasa tu bahasa Melayu. Dan macam saya cakap tadi, bahasa Melayu sebagai orang cakap tunjang dan juga agama Islam sebagai tunjang agama rasmi lah. Tapi agama-agama lain ataupun budaya-budaya lain boleh diamalkan di Malaysia itu sendiri. Okey, kita lihat asimilasi budaya ini adalah kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Kelompok minoriti ni kelompok-kelompok yang orang cakap yang kecil lah kan, macam gitu kan, yang sikit. Dia akan mempelajari lah budaya-budaya majoriti macam tu. Lepas tu asimilasi struktur pula adalah kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Okey. Dan kalau saya sebut sedikit lah kan, terangkan berkaitan tentang asimilasi ni. Kalau kita lihat konsep asimilasi di Malaysia lah, dia sangat unik sebenarnya. Dia sangat unik. Dan yang mana yang menerapkan budaya setiap etniknya kan. Dia bukanlah satu budaya macam saya cakap tadi. Itu yang cakap unik di Malaysia ni. Contoh asimilasi budaya di Malaysia ni, yang mana kalau kita boleh lihat penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan. Ini yang paling simple lah, yang paling mudah untuk saya tunjukkan kepada kamu kan. Penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan. Lepas tu amalan mengundang semua masyarakat daripada pelbagai etnik kan. Contohnya lah kan, kita ada rumah terbuka hari raya. Sekarang ni memang kita dapat buat lah. Dah hampir 2 tahun COVID ni memang kita tak buat lah. Tapi pada tahun-tahun dahulu kalau kita flashback, bestnya kan ada rumah terbuka besar. Contohnya dibuat oleh government atau kerajaan memanggil kepada semua rakyat untuk datang ke rumah terbuka tu, tidak kira lah dia beragama Islam ataupun tidak, boleh join bersama-sama. Itu kita nampak tu dari sudut asimilasi budaya di situ. Dan kalau kita tengok lagi asimilasi dari sudut perkataan Okey, contohnya mesti kamu tahu perkataan tapau kan. Selalu cakap makcik tapau yang ni, makcik tapau yang ni. Dan sebenarnya kamu tahu tak, sebenarnya perkataan tapau tu berhasil daripada apa? Berhasil daripada bahasa apa? Berhasil daripada bahasa Mandarin yang kemudiannya diterima oleh budaya dan etnik-etnik yang lain. Yang membawa maksud bungkus lah. Kita selalu kata tapau makcik. Macam tu kan. Sebenarnya dia tu adalah bahasa Mandarin. Tapau. Okey. Dari sudut pemakaian itu senang kita cakap. Sedangkan kita hari raya ke, kita ada pakai sari juga. Kadang kita ada buat bentuk cheongsam. Kan. Kita boleh orang cakap kita boleh bertoleransi kan dengan amalan-amalan budaya ni lah. Yang seterusnya ada aspek makanan. Contohnya paling ni lah, paling dekat nasi lemak. Cuba tanya semua bangsa lah, etnik. Ada yang tidak pernah makan nasi lemak kah? Kan? So nasi lemak ni sebenarnya dia menjadikan satu identiti kepada masyarakat di Malaysia sebenarnya. Sedangkan kalau di luar negara pun, kalau kita tanya dekat Mak Saleh ke dengan orang luar negara, apa makanan yang best dekat Malaysia? Diorang mesti akan sebut nasi lemak. Kan? So nasi lemak ni menjadi satu konsep perpaduan jugalah di Malaysia itu sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat yang terakhir sekali iaitu amalgamasi. Apakah yang dimaksudkan dengan amalgamasi? Amalgamasi ini adalah tahap asimilasi yang paling tinggi, merupakan proses pencantuman melalui biologi. Ini pencantuman biologi tu macam mana? Perkahwinan campur lah. Macam tu. Okey, kita tengok segmented asimilasi tu apa? Segmented asimilasi ini, contohnya di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan, dari 4 proses di atas, segmented asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Itu adalah berada di Malaysia. Dan kita kena tahu amalgamasi ini lebih tinggi lah daripada asimilasi. Maksudnya dia perkahwinan campur. Kita boleh tengok kan, orang India kahwin dengan orang Cina, orang Melayu kahwin dengan orang Cina, orang Cina kahwin dengan orang Cina kahwin dengan orang apa? Orang Melayu kahwin dengan orang India. Macam itulah. So dia berlaku amalgamasi dari sudut perkahwinan campur. Itulah tadi antara maksud-maksud segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Okey, seterusnya ini saya lihatkan kamu secara rawak sahaja. Skema proses hubungan etnik di Malaysia. Ini antara yang kamu boleh baca sendiri. Saya tidak mau terangkan yang ini. Sebenarnya kamu boleh tengok sendiri macam mana tahap tukaran dia, macam mana dimensi nilai dia. Bentuk hubungan sosial yang berlaku sepanjang orang cakap
sepanjang berlakunya proses menjadikan masyarakat majmuk di Malaysia tu, masyarakat Malaysia tu sendirilah apakah hasilnya dan apakah kesepaduan sosialnya tu baik ataupun tidak. Itu kita boleh tengok dan baca sendiri. Okey, terusnya kita pergi slide yang seterusnya. Ini berkaitan, di sini kita dah nampak dari sudut ekonomi dan pasaran. Tadi kita bincang berkaitan tentang bagaimana kemajuan, kita dah tahu bagaimana masyarakat dan demografi masyarakat di Tanah Melayu tu kan ataupun di Malaysia. So sekarang ni kita lihat pula bagaimana ekonomi dan pasaran. Okey. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Itu kena tahu. Saya dah terangkan tadi. Okey. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Ini kita kena tahu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan tu menjadi orang cakap kegiatan utama ataupun penting bagi masyarakat ketika itu. Okey, seterusnya pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Ini kena kita tengok ni macam mana sejarah ekonomi di Tanah Melayu ketika itu sehingga terbentuknya lah Malaysia ni kan. Pada era pasca kolonial pula, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Okey, setelah orang cakap kemerdekaan, selepas ini era pasca kolonial, kerajaan ni adalah menyusun strategi baru. Nanti kita akan tengok apa itu dasar ekonomi baru lah. Antara strategi dia itulah dasar ekonomi baru. Okey. Dia telah susun supaya tidak ada orang cakap jurang yang besar. Sebab kalau kita lihat daripada era kolonial daripada era pra-kolonial sampailah era kolonial, kita nampak jurang yang sangat besar antara etnik tu. Dia punya di sistem ekonomi dia. So, pada ketika itu pemerintah beranggapan tidak boleh ada jurang begitu sebabnya akan jadi satu benda yang tidak baik lah. Macam kita tahu kan kita tidak mahu adanya pergaduhan antara hubungan antara etnik lah disebabkan oleh ekonomi ataupun disebabkan ekonomi yang tidak seimbang. Okey, seterusnya kita lihat pula yang saya sebut tadi dasar ekonomi baru. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan DEB ni? Orang selalu sebut DEB lah. DEB ini telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB ni berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kita tahu kan 13 Mei 1989 apa yang berlaku. Ini pun saya dah bincangkan kan dalam kelas kita yang sebelum-sebelum ini apa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okey. Yang tu kita boleh tengok. Okey, antara lain objektif DEB ni ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi itu sendiri. Okey? Kita lihat seterusnya. Ini adalah sasaran dan objektif DEB ketika itu. Kamu boleh tengok sendirilah macam mana kadar kemiskinan sasaran diorang untuk kalau tahun 1907, kalau tidak tahun 1970 kadar kemiskinan itu dari keseluruhan lah. Ini keseluruhan 49.3. So diorang nak sasarkan pada tahun 1990 tu hanya 16.7 je. Di luar bandar 58.7. Dia nak bagi 23%. Bandar 21.3 mesti dikurangkan kepada 9.1%. Dan ini pemilikan equity corporate macam mana Bumiputra, bukan Bumiputra dan pemodal asing. Ini kita boleh bincang secara lanjut nantilah dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula berkaitan tentang falsafah dan pemikiran. Okey. Ini secara umum sebenarnya ni, dia umum je falsafah dan pemikiran ini.
Perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Okay? Menurut Ibn Khaldun, dia berpendapat ilmu perlu diintegrasikan, iaitu ilmu agama dan ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu dunia lah sekarang ni kan. Mesti diintegrasikan. Menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Falsafah, matematik, bahasa Arab ni apa ni? Semua ni adalah ilmu alat lah. Okay. Okey, dan ketokohan Ibn Khaldun ni memang diakui oleh sarjana barat lah. Yang mana falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Inilah dia beritahulah. Ibn Khaldun ni merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung. Ini kita boleh tengok nanti, kita boleh cari sikitlah maklumat berkaitan tentang sumbangan Ibn Khaldun kepada perkembangan falsafah dan pemikiran. Adakah dia berkait sehingga tanah Melayu pun terpengaruh dengan falsafah dan pemikiran Ibn Khaldun ini. Okey, kita lihat falsafah dan pemikiran moden. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Itu falsafah dan pemikiran moden. Kalau pemikiran tradisional tadi ada beza dia kan. Okay, kita boleh lihatlah perbezaan tu. Okey, seterusnya yang ini. Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Gelanggang kepelbagaian ni maksud di sini dialah Selat Melaka ni lah menjadi orang cakap jalan kepada pembentukan masyarakat majmuk ataupun masyarakat Malaysia pada sampailah ke hari ini. Okey? Kalau kita lihat proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras ataupun berbilang kaum ataupun berbilang etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Okay, kita tengok sini ya, interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Okey ni, hubungan satu budaya dalam suatu kaum. Contohnya orang Melayu, adanya orang Jawa, adanya orang Bandar, Bugis, ada orang Mandaling, orang Cina. Cina ni kita kena tahu samalah. Adanya Hakka, Kantonis, Hainan. Ni kita tengok. Orang India dia ada Malayam, ada Punjabi. Dia orang cakap berinteraksi lah. Okey. Okey, mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan masing-masing. Kita tengok orang Melayu, Cina dan India. Pegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya adalah sama. Okey. Pegangan agama bezakan orang Melayu, Cina, India dan ada juga lah orang cakap budaya-budaya orang ni sama dengan budaya-budaya kita kan. Okey. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup. Ini dia tunjukkanlah contoh macam mana golongan masyarakat Hindu kan. Ketika itu. Okay. Seterusnya, kita lihat. Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Okey. Melaka ini sebenarnya digelar sebagai the Venice of the East, kan? Of the East. Yang menjadi tempat pertemuan perdagangan seluruh dunia seperti Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Okey, pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Okey, aspek-aspek tersebut adalah dari sudut pemerintahan, dari sudut perdagangan, dari sudut kependudukan dan juga dari sudut kepelbagaian budaya itu sendiri. Okey, yang ini perlembagaan Melaka macam dari sudut pemerintahan. Saya rasa saya tidak akan baca yang ini. Kamu boleh baca sendiri dan tengok dari sudut keterangan dia. Lagipun sebenarnya kalau kita ni kita dah belajar benda ni daripada form 5 lagi ni. Form 5, form 3 kita sudah tahu ni. So kamu boleh baca sendirilah bagaimana aspek-aspek orang cakap Kesultanan Melayu Melaka ni menjadi satu pusat ataupun lambang pertemuan masyarakat dalam berbagai etnik. Okey, seterusnya kita lihat pembentukan masyarakat majmuk pada era kolonialisme Inggeris. Okey, kedatangan British ke alam Melayu gelandaskan serampang 3 mata. Yang pertama itu keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Ini kena ingatlah kenapa orang British ni datang ke alam Melayu. Disebabkan 3 benda ini.
keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Okey, yang mana pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah. Ini saya cerita dulu lah macam mana diorang nak asingkan kan. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15 Masihi yang dinamakan sebagai Rock of Age, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould. Agama dianggap bagi kolonial ni, mereka menganggap agama ini sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan lah. Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup damai. Okey, dasar pemisahan agama dan dengan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu. Nampak tak di sini? Diteruskan oleh British di tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Dan Sultan pula menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan penganggahan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan. Benda ni kita pakai sampai sekarang. Apa legislatif, apa semua tu kan, kehakiman, eksekutif, perundangan tu semua, ini adalah berdasarkan daripada era pasca kolonialisme, era kolonialisme, bukan pasca. Pasca tu adalah selepas kita merdeka. Dan kalau kita lihat sini, pertemuan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dan negara kolonial sekular. Berlaku pertemuan Islam sebagai agama dengan para penganutnya dan negara kolonial sekular. Diorang nak meletakkan Malaysia ini dalam negara sekular lah, yang mana semua perkara mesti semua perkara contohnya dari sudut agama dan agama tu diasingkan dalam sistem kehidupan manusia lah. Kan? Okey. Seterusnya kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey. Warisan dan pendigitalan sejagat. Apakah yang dimaksudkan warisan dan pendigitalan sejagat? Okey, kita tahu teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Kita tahu kan? Sebab kalau kita tengok macam saya cakap tadi, ada peradaban global kan? Bagaimana orang cakap benda tu masuk kepada kita tanah Melayu, sama ada tanah Melayu dekat Malaysia terutamanya, sama ada nilai dan etikanya tu bagus ataupun tidak kan. Itu kita kena tengok balik lah. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Okey. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Ini kita akan bincangkan apakah bentuk-bentuk penjajahan pemikiran dan budaya yang dibawa oleh Barat kepada kita sekarang inilah. Okey. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Itu antara warisan dan pendigitalan sejagat.